Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung dengan tajuk kita minggu lepas, iaitu adab bersahabat. Okey, ramai dah hantar dekat ustaz dah tentang audio sahabat-sahabat anda yang baik. Okey, tahniah semua ada sahabat kan? Sebab hidup kita ni mesti ada sahabat. Kalau duduk seorang-seorang bosan, paling kurang pun adik-beradik kita pun dikira sahabat yang baik. Baik, kita akan sambung pada muka surat 123. Kita baca hadis Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, okey, dalam kotak ni ya. Dalam kotak ni, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga kamu kasihi saudara yang lain seperti diri sendiri. Ustaz ulang balik ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga kamu kasihi saudara yang lain seperti diri sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, dalam hadis ni Nabi cerita, ingat kata ustaz ya, semua hadis, semua Al-Quran yang diterangkan itu benar. Okey, dalam Al-Quran tu semua betul. Okey, dalam hadis pun semua betul. Tapi kena hati-hati, kadang-kadang ada hadis yang betul, ada hadis tak betul. Adakah hadis tak betul? Ada tu saja dia cakap ini Nabi kata, sebenarnya bukan Nabi kata ya. Hati-hati. Tapi semua yang dalam buku teks ni semua adalah hadis yang sahih, hadis yang betul. Baik, dalam hadis ni Nabi cerita kat kita bahawanya kita kena menyayangi saudara kita. Saudara tu apa? Tak kisahlah ya, sahabat ke, kawan ke, adik-beradik ke, sepupu-sepupu ke, kamu punya jiran-jiran ke, itu semua saudara se-Islam kita. Faham? Okey, Nabi kata tak akan dikira iman, tak akan sempurna iman kamu tu sampai kamu sayang orang lain seperti kamu sayang diri kamu. Kamu sayang tak diri kamu? Contohlah, kamu nak kena kejar dengan anjing kan? Kalau kamu nak kena kejar dengan anjing, kamu lari tak? Mesti lari, sebab kamu sayang diri kamu. Kamu takut kamu terluka, kamu takut kamu digigit anjing. Begitu juga dengan saudara kamu. Kamu nampak dia kena kejar dengan anjing, kamu tolong dia. Okey, ibarat macam kamu yang kena kejar, sedangkan dia yang kena kejar, tapi kamu tolong dia sebab kamu sayang dia. Okey, itu yang dimaksudkan. Sayangkan saudara lain seperti kamu sayang diri kamu sendiri. Baik, ustaz ada satu kisah Nabi Muhammad SAW masa tu perang Khandaq. Okey, perang Khandaq ni adalah perang strategi Nabi yang paling hebat. Sebabnya masa peperangan ni bilangan umat Islam sikit, bilangan orang bukan Islam ni ramai. Dia nak serang Nabi daripada luar. Masa tu Nabi dekat kota Madinah. Nabi takut, Nabi tak tahu nak buat apa. Lepas tu ada seorang sahabat cakap, ya Rasulullah, apa kata kalau kita membina parit? Khandaq ni apa? Khandaq ni maksud dia parit. Jadi kalau peperangan Khandaq, peperangan parit. Okey. Jadi Nabi pun setuju. Nabi setuju dengan pandangan tu. Kita buat parit, kita buat lubang yang besar dekat sekeliling kota Madinah. Jadi buatlah parit, bertungkus lumus, bergotong royong buat parit sebesar-besar alamnya. Okey, parit Nabi ni dalam tau. Nabi punya lubang yang Nabi buat sekeliling kota Madinah ni sangat dalam. Kalau ada seekor kuda jatuh, kuda tu tak dapat naik. Kuda bukan kaleng-kaleng tau. Ni kuda perang. Kuda perang ni merupakan kuda yang paling baik sekali. Contohlah kalau kamu beli kereta kan, kereta paling bagus apa? Kereta Lamborghini. Memang laju. Lah kereta Bugatti, kereta Ferrari. Konon-konon begitulah. Kuda zaman dulu. Kuda tu memang kuda yang terbaik dibawa untuk pergi berperang. Tapi kuda-kuda perang ni kalau dia masuk dalam lubang tu, dia tak boleh keluar. Sebab lubang tu terlalu dalam. Okey, itulah yang Nabi buat dengan para sahabat. Mereka membina Khandaq, mereka membina parit. Jadi seorang sahabat Nabi ni datang kat Nabi kan. Seorang Nabi ni dia ada kurma. Dia kata dia ada makanan sikit lah. Dia cakap dengan Nabi, ya Rasulullah, kau ni penat tau, penat membina parit. Apa kata aku ajak kau je, tolonglah aku ajak kau je. Kau datanglah rumah aku, aku bagi makan sikit, kita minum-minum sikit boleh? Lepas tu Nabi cakap okey. Nabi cakap okey.
Masa tu sahabat tu dibisik-bisik je dengan Nabi supaya orang lain tak dengar, sebab dia bukan ada banyak makanan pun. Okey, lepas tu Nabi kata okey, boleh, aku boleh datang. Kemudian Nabi cakap apa? Wahai semua yang berada di sini, yang tengah membina parit ni, jom ikut aku ke rumah beliau. Dia nak bagi aku makan. Terkejut sahabat ni, ya Allah, dia kata, aku bisikkan Nabi je, aku tak nak pun Nabi bagi tahu orang lain tak tahu pun. Ini Nabi pergi bagi tahu orang lain, macam mana ni, makanan tak ada pun. Okey, tapi terpaksalah, bawa semua, ramai tau. Masa tu ramailah sahabat-sahabat Nabi yang tengah buat parit tu datanglah. Kamu bayangkan rumah tu kecil kan, lauk tu untuk 3 orang je. Lauk tu sikit sangat. Tiba-tiba Nabi ajak dalam berapa ratus orang datang rumah dia. Okey, jadi bila sampai kat rumah tu, Nabi pesan dengan sahabat tu. Nabi pesan, bila kau keluarkan makanan, engkau tutup. Makanan tu dalam piring, kau tutup piring tu, kau bagi kat aku. Okey, faham? Lepas tu sahabat pun cakap, okey, baik. Dia ikut cakap Nabi. Kemudian dia letaklah makanan tu. Makanan tu sikit, satu piring je. Macam mana nak bagi makan beratus-ratus orang tu? Okey, lepas tu Nabi sahabat tutup, bagi kat Nabi makan. Nabi ambil sikit, Nabi makan. Kemudian Nabi bagi kat orang lain pun buka penutup tu, ambil sikit, makan. Berganti-gantilah mereka sampailah habis semua sahabat yang makan. Sampai berapa ratus orang tu semua habis makan. Lepas tu sahabat ni terkejut. Sahabat ni buka piring tu, tengok makanan tu masih ada dalam tu. Okey, itulah keberkatan Nabi. Nabi ni jenisnya orangnya disayang pada saudara-saudaranya. Kalau ada orang ajak dia makan, dia tak suka makan seorang-seorang. Dia suka ajak ramai-ramai. Itulah sifat Nabi SAW. Okey, baik. Kita tengok pada kepentingan mengamalkan adab. Apa pentingnya kita amalkan adab bersahabat? Yang pertama, kita akan menjadi seorang yang penyayang. Okey, memupuk rasa kasih dan sayang, menyemai sifat berkongsi kurniaan Allah. Okey, kalau kamu amalkan adab bersahabat, kamu akan memupuk sifat sayang kamu pada orang lain. Kamu tengok dia, kamu sayang dia. Kamu tak benci dia. Walaupun dia buat jahat kat kamu, kamu sayang dekat dia. Sebab kamu kena ingat, Nabi dia tak benci orang lain. Kalau musuh pun Nabi tak benci, Nabi sayang. Sebab itulah musuh-musuh senang masuk Islam. Sebab dia tengok Nabi ni seorang yang penyayang. Keduanya, prihatin. Yang pertama, menimbulkan kemesraan. Yang kedua, sentiasa mengamalkan sentiasa mengambil berat tentang sahabat. Dan ketiga, mengeratkan persaudaraan. Okey, bila kamu ada sifat kasih sayang di antara sahabat, kamu akan timbulkan kemesraan dengan dia. Kamu akan suka dengan dia. Walaupun dia kadang-kadang suka buat jahat dengan kamu sayang dengan dia. Lepas tu kamu akan selalu tanya dia, buat apa hari ni? Kamu buat apa? Kamu sakit ke? Kamu ada duit ke? Kamu ada pensel ke? Okey. Itulah sifat perhatian. Yang kedua, peroleh kebahagiaan. Yang pertama, mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni, merasai kemanisan iman dan persahabatan. Orang yang sayang pada orang lain ni, walaupun orang tu jahat sekalipun, dia akan rasa macam tenang je hidup dia. Dia rasa suka je, muka dia nampak berseri-seri. Itulah tanda-tanda orang yang selalu menjaga hubungan di antara saudara-saudara dia. Orang pun sayang dengan dia. Ada sahabat-sahabat kamu, Ustaz tengok dalam banyak-banyak sahabat dalam kelas tu, ada seorang yang Ustaz tengok kebanyakan suka kawan dengan dia. Mesti dia ada kelebihan dia. Ustaz tak nak bagi tahu. Ada orang dia. Okey. Yang terakhir, mendapat pahala, mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Dan kedua, memperoleh pahala dan meninggikan darjat. Okey, yang pertama Ustaz ni, kamu tengok mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Di hari kiamat, kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Okey, bila di padang mahsyar tu kita akan berjalan daripada kubur, kita akan bangkit daripada kubur, kita akan berjalan pergi ke padang mahsyar.
Bila sampai kepada mahsyar ni, pada mahsyar ni besar tau. Berbilion-bilion orang daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, zaman Nabi Nuh, ramai Nabi Nuh, zaman Nabi Syuaib, zaman Nabi Yaqub, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, semua zaman-zaman Nabi yang kamu tak pernah dengar pun, Nabi Khidir, Nabi apa lagi ya? Ramai lagi. Nabi Mikail, tak silap ada lagi. Nabi Mikail, ramai. Semua daripada zaman-zaman dulu sampailah sekarang, yang Islam ke yang tidak Islam ke akan berkumpul dekat padang mahsyar. Bila sampai kat padang mahsyar ni, dia punya keadaan ni sangat sesak lah. Ramai orang kan sesak sangat. Kamu tak kenal lah orang depan kamu siapa, belakang kamu siapa, kiri kanan kamu tak kenal lah. Mak ayah pun dah tak ada dah, kamu tak nampak dah. Adik-beradik pun kamu tak nampak, cikgu-cikgu pun kamu tak nampak dah. Kawan-kawan, sahabat-sahabat semua tak nampak dah. Kamu seorang-seorang kat situ. Kamu tak tahu nak buat apa. Dekat atas kepala kamu, Nabi cakap apa tahu? Nabi cakap bila sampai dekat apa ni padang mahsyar kelak, matahari tu sejengkal je dekat atas kepala kamu. Matahari tu sejengkal. Kamu sekarang, kalau kamu sekarang keluar rumah waktu tengah hari pukul 2 petang, pukul 3 petang, kamu terasa panas tau kan? Terasa panas kan? Tapi di pada mahsyar nanti Allah letakkan matahari tu sejengkal. Sejengkal tu apa? Kamu tanyalah mak ayah kamu, sejengkal tu besar mana? Kecil je pun, sebesar antara jari telunjuk dengan ibu jari. Antara jari telunjuk kamu tu dengan ibu jari, itu je jarak kepala kamu dengan matahari. Sangat panas. Itu yang Nabi cerita tu. Kadang-kadang orang tu terlampau panas, dia punya peluh dia sampai kat kaki, ada tu peluh dia sampai ke lutut, ada tu peluh dia sampai ke pusat, ada tu peluh dia sampai menutup kepala dia, sampai dia nak bernafas pun tak dapat. Sebab peluh tu dah penuh satu badan dia tak tahan dah. Okey, itu tengoklah amalan dia baik ke tidak kat dunia. Tapi kamu tengok yang terakhir ni, mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Nabi cakap apa? Nabi kata, siapa yang berkasih sayang di antara saudaranya, siapa yang berkasih sayang di antara saudaranya kerana Allah dan berpisah juga kerana Allah, maka mereka ni akan digolongkan di dalam golongan orang-orang yang akan berada di bawah arasy Allah. Okey. Dekat akhirat nanti kan Ustaz kata kita akan sejengkal dengan matahari, panas terik. Tapi siapa yang menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara dia sayang saudara dia kerana Allah, dan dia berpisah pun kerana Allah, bukan berpisah sebab dia benci, berpisah pun kerana Allah, okey, maka Allah akan letakkan dia di akhirat kelak di bawah arasy Allah. Maksudnya dia tak kena langsung matahari. Arasy Allah ni besar. Arasy Allah ni sangat besar. Bila dia berada di bawah arasy Allah, Allah lindungi dia daripada siksaan di hari akhirat. Dia tak kena pun panas matahari, dia sejuk je. Sebab itu saya kata kena jaga hubungan kamu dengan saudara-saudara kamu. Okey, baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Nanti untuk kawasan Ustaz akan bagikan dalam soalan.